Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini meneruskan pengajian bagi syarahan matan Al-Ajrumiyah. Dan pada pengajian ini kita akan membahaskan, setelah selesai fi'il madhi dan fi'il amr, maka kita akan bahas pada hari ini berkenaan dengan fi'lul mudhari'. Dan perbahasan tentang fi'il mudhari' ini agak panjang dan kita akan bahagikan kepada beberapa durus pengajian, bahagian kelas, iaitu akan dibicarakan berkenaan dengan fi'il mudhari' itu sendiri. Kemudian perbicaraan tentang nawasibul mudhari'. Kemudian akan dibincangkan tentang jawazimul mudhari' dan seumpamanya, sehingga kepada al-bina' lil mudhari'. Jadi fi'il madhi, fi'il mudhari', bagaimana keadaannya dan bentuk keadaannya menjadi mabni. Jadi itu memerlukan kepada beberapa durus. Jadi kita telah mengetahui bahawa fi'il amr itu mabni ala sukun atau mabni ala al-fath dan mabni ala al-hazf. Dan hazf terbahagi kepada dua, iaitu hazfi harfil illah dan hazfin nun. Dan perbincangan tentang mudhari', fi'il mudhari' ialah ma dalla ala hudusi syai'in fi zaman at-takallumi aw ba'dahu. Ma dalla ala hudusi syai'in fi zaman at-takallumi aw ba'dahu. Jadi fi'il mudhari' sesuatu yang menunjukkan kepada berlakunya sesuatu tersebut pada zaman perbicaraan itu berlaku atau setelahnya. Contohnya yadribu. Kalau yadribu, iaitu hudusid darb, iaitu perbuatan pukulan tersebut berlaku pada zaman ataupun berlaku pada waktu seseorang tadi mengungkapkan ucapan yadribu, atau boleh jadi berlaku setelahnya. Nah, sama ada digunakan dengan sayadribu, ini setelah itu, yang masanya tidak terlalu panjang, tidak terlalu jauh, ataupun saufa yadribu, jadi masanya agak sedikit lewat sedikit daripada yang pertama. Ataupun dengan bahasa yang lain, mudhari' ditakrifkan dengan apa dia? Kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha واخترنت وتقترن بزمن التكلم أو بعده. Aduh. Boleh? Sekarang kita tanya tentang fi'il, tanya tentang mudhari' tu. Ni masalah masuk tak bagi salam. Ni bagi. Kemudian disyaratkan bagi fi'il mudhari', hendaklah awal bagi fi'il mudhari' tersebut salah satu daripada huruf mudhara'ah, iaitu anaitu. Jadi kita akan dapati tidak ada fi'il mudhari' melainkan di depannya akan ada salah satu huruf ini. Anaitu, sama ada hamzah di depan. Aktubu contohnya. Naktubu, yaktubu, taktubu. Jadi cara nak melakukannya, iaitu kita tengok fi'il madhi. Contohnya fi'il kataba. Kataba. Kemudian letakkan di hadapannya dengan salah satu daripada huruf-huruf mudhara'ah. Tamam? Tak hamzah di depan. Bila letak di hamzah di depan, maka kataba tadi masih kekal. Jadi akan baca dengan akataba. Akataba.
Di Arab tidak akan baca tu dengan baris yang berterusan macam tu, yang berturutan. Maka disukunkan yang kedua, dan didammahkan yang ketiga, ikut wazan lah. Itu pengajian dalam sarah pula. Cuma ni dia punya prosesnya. Jadi akan jadi aktuba. Maka ditukarkan ba di belakang sekali, juga diletakkan dengan baris dhammah, kerana fa'al mudhari' tersebut khali daripada amil nawasib dan jawazim. Maka dibaca dengan aktubu. Jadi huruf mudhara'ah seperti kita sebut tadi. Jadi gantilah. Aktubu, naktubu, yaktubu, taktubu. Anaitu. Tamam? Anaitu. Ay qarubtu. Tafaulan, ay tafaul hasan, agar orang yang mempelajari nahwu ini akan mempelajari dengan cepat pengajiannya. Baik. Jadi setiap huruf tadi mempunyai penggunaan khas. Jadi kalau kita gunakan contoh hamzah anaitu, hamzah tersebut adalah lil mutakallimil wahidi awil mutakallimatil wahidati. Jadi penggunaan hamzah pada anaitu tu, hamzah digunakan untuk pembicaranya seorang, maksudnya aku. Dan aku tadi atau saya tadi adalah kepada lelaki ataupun perempuan. Jadi contoh bila disebut aktubu, maksudnya saya seorang lelaki atau saya seorang perempuan yang sedang menulis atau akan menulis. Boleh juga. Adrusu, iaitu saya seorang lelaki atau saya seorang perempuan yang sedang mempelajari ilmu, sedang belajar atau akan belajar. Azhabu, pergi maksudnya. Ansuru, saya mendolong. Astaqbilu, saya menghadap. Astaqriju, saya mengeluarkan. Dalam Quran Allah contohnya disebut aqumu muridan lis-salah. Aqumu muridatan lis-salah. Atau aqumu muridan lis-salah, saya berdiri dengan tujuan untuk apa? Menunaikan salat. Ataupun kalau kata perempuan, aqumu muridatan lis-salah. Jadi saya, kita tahu kata yang berucap ni adalah perempuan. Karena hal yang disebutkan setelahnya tadi menunjukkan kepada keadaan siapa yang berucap tersebut. Tamam? Dan keadaan fa'il bersama dengan hamzah mutakallim itu adalah mustatir. Itu tidak disebutkan pada lafaznya. Maka ditakdirkan dengan ana. Ay aktubu ad-darsa. Maka kalau di i'rab, maka kita i'rab aktubu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih. Wal fa'ilu mustatirun taqdiruhu ana. Tamam? Dan ad-darsa pula maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu fi akhirih. Boleh? Tamam. Contoh lagi disebut dalam Al-Quran, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. A'udzu fi'lun mudhari'un marfu'un. Marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih. Kalau kita i'rab lebih lengkap lagi, fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih. Wal fa'ilu mustatirun taqdiruhu ana. A'udzu, tamam? Billahi an akuna minal jahilin. Itu terusnya. Itu fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' yang bermula dengan hamzah lil mutakallim wahdah, ataupun lil mutakallim al-wahidi, ataupun lil mutakallim atau mutakallimah al-wahidah. Tamam. Kedua, nainun. Nun. Nun adalah menunjukkan kepada mutakallim alladhi ma'ahu ghairuh.
mudhakkaran atau muannatsa pun sama juga. Jadi mutakallim adalah kalau nun diletakkan nun di depan bagi fa'il mudhari', nah itu adalah menunjukkan kepada seorang yang berbicara ma'ahu ghairuh, bersama dengan pembicara tadi orang lain, disertakan bersama dengan pembicara tersebut, iaitu dengan makna kami, nah ataupun kita, sama ada yang kami atau kita tadi lelaki ataupun perempuan. Nah itu satu. Dan boleh jadi juga nun diletakkan untuk mutakallim wahdahu, untuk dia mengucapkan bagi diri pembicara tersebut, tetapi dengan tujuan mu'azziman nafsahu, tujuan dia untuk mengagungkan dan memuliakan dirinya, maka dia gunakan dengan lafaz kami, nahnu. Jadi nahnu boleh jadi dengan maksud ramai-ramai dalam majlis tadi, dan dia berucap sebagai mewakili semuanya, jadi merangkumi ke semua orang yang berada di tempat tersebut atau dalam ucapan tadi dalam satu kalimah. Dan boleh jadi dia hanya berseorangan dan mengucapkan tadi sebagai tanda ta'zim ataupun mu'azziman nafsahu, iaitu mengagungkan dirinya. Contoh kalau disebut naktubud darsa, tamam, naktubud darsa dengan makna kami menulis pengajian. Naktubud darsa, kami menulis pengajian. Kami itu mungkin yang menyebutkan tadi seorang, tetapi yang bersama dengannya dalam majlis penulisan tadi ramai. Tamam? Nabda'u, nadrusu, nazhabu, nansuru. Kami menolong, kami memulakan, kami mempelajari, kami menghadap, nastaqbilu, nastaqriju, kami mengeluarkan. Itu boleh jadi dengan makna ramai. Dan boleh jadi juga dengan makna seorang yang kita sebutkan tadi. Kalau disebutkan tentang diri dia kata naktubud darsa. Naktubud darsa dengan makna dia mengucapkan tadi seorang saja, tapi untuk memuliakan dirinya. Ataupun dia membicarakan tentang dirinya saja. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, contohnya inna nahnu naritsul arda wa man 'alaiha. Dan nahnu tadi siapa? Allah. Jadi narithu fi'lun mudhari'un marfu' wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu litajarrudihi 'anil nasib wal jazim, wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih. Wal fa'ilu mustatirun taqdiruhu nahnu. Tamam. Baik. Dan kemudian yang ketiga al-ya. Anaitu, ya. Dan ya adalah lil ghaibil muzakkar wahidan, iaitu menunjukkan kepada ghaib muzakkar wahidan atau isnain atau jamaah. Dan juga wali jam'il muannasi al ghaibi. Jadi ya ni boleh digunakan kepada beberapa keadaan. Sama ada kepada seorang lelaki yang bukan berada di depan kita. Maksudnya kita menceritakan tentangnya. Nah, contohnya ar-rajulu yaqumu ay huwa. Iaitu lelaki itu sedang bangun. Nah, lelaki itu sedang bangun dia, maksudnya. Yaqumu huwa. Maka kita sedang memaklumkan tentang seorang lelaki yang ghaib, yang bukan ada di depan kita, cuma kita menyatakan balik. Warrajulani yaqumani. Dua orang lelaki itu yaqumani, sedang bangun kedua-dua mereka. Yaqumani huma, maksudnya. Ar-rijalu yaqumuna. Jadi para lelaki tersebut sedang bangun kesemua mereka. Yaqumuna hum. Alif najmi. Wan nisa'u yaqumna. Nah, wanita-wanita tersebut yaqumna. Yang ini perlu kepada pengetahuan kita tentang saraf lah. Tentang bacaan balik semula kepada fi'il mudhari' bagi kesemua keadaan. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Faham? Jadi al-ya yang
bersama dengan ghaib muzakkar yang wahid, yang seorang, qad yastatiru ma'ahal fa'il. Boleh jadi dia mustatirkan fa'ilnya. Faham? Kenapa? Zaidun contohnya yaqumu ay huwa. Dan kadang-kadang boleh jadi yadhhar fa'ilnya. Yaqumu Zaidun. Boleh? Nampak tak? Jadi yaqumu Zaidun. Boleh jadi Zaidun yaqumu ay yaqumu huwa. Zaidun i'rabnya mubtada'. Kalau kata zahir pula yaqumu Zaidun, Zaidun dah jadi fa'ilnya. Manakala baqi fa'il pula, mana yang baqinya iaitu yaqumani, yaqumuna, yaqumna contohnya. Boleh? Kesemua tersebut fa'ilnya zahir. Kerana alif tasniyah pada yaqumani, yaqumuna, waw, dan nun niswah pada yaqumna, kesemuanya adalah fa'il. Boleh? Kesemuanya adalah fa'il. Baik. Lepas tu kalau kita perhati, tengok. Kalau naqumu, contohnya aqumu, naqumu. Baik. Fa'il dia mustatir wujuban ke jawazan? Jawazan. Baik. Tapi ada nampak tak dia punya tanda bagi fa'il di situ? Tak. Jadi ana sini. Yang ni naqumu nahnu. Boleh? Tamam. Manakala kalau yaqum, yaqumu, yaqumani, yaqumuna, yaqumna. Yang ni fa'ilnya tidak zahir. Boleh jadi zahir, boleh jadi mustatir. Jadi dia ada dua keadaan. Qad yastatiru, qad yadhhar. Yastatir jadi yaqumu ay huwa. Tamam? Kalau yadhhar boleh jadi baca dengan yaqumu. Ada Zaidun dia baca. Kalau dia baca ni Zaidun yaqumu, ay Zaidun yaqumu ay huwa. Kalau ni yazhar, Zaidun di'arab sebagai fa'il. Yaqumani, yaqumuna dan yaqumna, huruf ini adalah semuanya fa'il. Boleh? Semuanya adalah fa'il bagi fa'il mudhari' tersebut. Baik. Di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala firman, "Alam tara anna Allah yuzji sahaba." Yuzji di situ dengan makna yasuqu wa yadfa'u al-ghuyum was-sahab bir-riyah. Jadi Allah Taala menggerakkan as-sahab tadi dengan apa? Dengan riyah, dengan angin. Dan tidaklah kamu melihat Allah Taala menggerakkan awan. Yuzji sahaba. Jadi Arab yuzji fi'lun mudhari'un marfu'un. Ini Allah sentiasa menggerakkan awan tadi dengan tiupan angin. Fi'lun mudhari' yuzji fi'lun mudhari' marfu' litajarrudihi 'anil nasibi wal jazim. Wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu 'ala al-ya'. Tamam? Wa fa'il mustatir dhamir wa fa'ilu dhamir mustatir taqdiruhu huwa ya'ud 'ala Allah. Yani yuzji huwa, yani Allah, sahaban maf'ulun bihi mansub, alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu fi akhirih. Tamam. Itu ya lil ghaib al-mudzakkar wahidan tu yaqumu, ataupun isnain yaqumani,
au jama'ah yaqumuna, ataupun di jam'i muannasi al-ghaib. Itu jama'atul zukur dah tu. Yang keempat yaqumna. Jadi semuanya mula dengan ya. Anai tu. Hamzah kita dah syarah, nun dah syarah, ya dah syarah, dan kemudian tak. Yang keempat tak. Dan tak pula mewakili kepada apa? Muqatab muzakkaran au muannasa wahidan au isnain au jama'ah. Jadi yang muqatab tadi, pengucap tersebut, kalau kata fi'il mudhari' untuk menunjukkan kepada yang mengucapkan tadi seorang lelaki, maka digunakan, diletakkan tak di depan. Anta dengan makna kamu. Bukan pengucap, no? Yang kita ucapkan dengannya. Sama. Yang muqatab, yang kita berbicara dengannya. Kalau kita nak sebutkan kepada anta, maka digunakan dengan ta di depan. Kalau untuk kita jawab kepada anti pun juga digunakan ta di depan. Kalau untuk untuk kita berbicara dengan jamaah, ramai kelompok, pun digunakan ta di depan. Dan juga digunakan untuk ghaibah muannasah, iaitu perempuan yang tidak ada di depan kita, yang seorang ataupun dua orang. Contoh muqatab muzakkar, taktubu. Tamam. Kalau muqatabah muannasah, yang perempuan pula kita bicara dengannya, dibaca taktubina. Anta taktubu, anti taktubina. Nah, ghaibah. Ghaibah mufradah, contohnya yang seorang yang tidak ada depan kita, dibaca taktubu. Hindun taktubu hiya ad-darsa. Nah, ai hiya. Dan ghaibatain, contohnya bintan taktubani ad-darsa. Jadi kalau kita baca dengan muqatab muzakkaran, anta taktubu ad-darsa. Ada seorang ustaz, dia terjemah, dia syarah, dia kata, kenapa orang dalam kelas selalu tidur? Kerana ni adalah taman-taman syurga. Ya, taman-taman syurga. Ya, taman-taman syurga. Tapi kalau taman-taman syurga, orang tak ada nak tidur. Taman-taman syurga. Tapi mungkin kerana angin yang terlalu sedap dalam taman syurga tu menyebabkan dia tertidur juga lah. Ghalabathu aynah. Ghalabathu aynah. Aynah Iraq apa, Hafiz? Tulis. Pergi tulis depan. Baik. Jangan Iraq dah. Ghalabat tu Aina, tengok tu macam tengok kitab Taurat dia pun. Habis. Bahasa Sanskrit ke apa tu? Dia tulis itu. Apa dia tu kitab Taurat ke apa? Tunjuk orang. Kamera. Dan buku mak kami tu apa dia tu? Nak baca apa tu? Wirid apa? Sakran? Masih sama ada maf'ul bihi aina. Tak pasti sama ada maf'ulun bihi ainahu. Jadi mana satu lagi sama ada tu? Bila sama ada mesti ada dua. Ini salah satu je. Tak pasti sama ada maf'ulun bihi ainahu. Betul habis bang dia cakap tu. Mana yang keduanya? Dia kata sama ada dia atau dia. Itu baru sama ada. Mana sama ada yang kedua tu apa dia? Tak pasti sama ada maf'ulun bihi atau dia pandai guna sama ada tu, maksudnya ada dua, cuma yang kedua tu saya tak tahu. Tapi dalam kepala otak saya maf'ulun bihi lah tu. Hafiz, kalau ada ghalabathu, ghalabat ni dia apa dia? Fa'il ke, fi'il ke, apa ke benda tu? Isim ke apa? Anda faham nak makna daripada tulis tu? Benda apa yang dia tulis tu?
غلبته عيناه. Apa dia maksud dia tu? Sayyidina Bilal kata, Ghalabatni aini. Atau ainai. Pernah dengar tak dia tu? Mata, kedua-dua matanya terkalah. Tu. Tidur lah maksudnya. Kita dah bincang pasal tidur tadi tu. Ghalabatuhu ainah. Jadi maknanya kedua-dua matanya terkalahkan. Atau terkalah, bukannya. Kedua-dua matanya mengalahkan dia. Baik, Iraq dia ainah. Dia tak fokus sebenarnya. Dia tak fokus dengan terjemahan. Dia tak fokus dengan apa yang Ustaz cakap. Iraq dia apa dia Hafiz? Apa ni Alif Najmi? Fa'il. Fa'il? Hafiz dia buat macam mana contoh Indonesia. Fa'il. Macam mana jadi fa'il? Kamera dia pergi depan belakang. Pergi depan belakang. Patutnya Amirul kena gerakkan kamera tu. Fa'il. Elok fa'il dah. Elok lebih berapa? Dah tahu dah fa'il dah. Orang bagi dah satu hint jadi tu. Yang ghalabat ainah tadi tu, tu yang jawab kamu. عيناه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. Aku geram tu. Mana dhammah dah? Cuba tulis tak mana dhammah dah. Elok lagi. فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه المثنى. Musanna. Mata anda ada apa? Ada dua tapi bila pandang satu. Ada dua tapi bila pandang satu. Sekali pandang. Pandai-pandai tu syarah pula dah. Pandang satu saja. Main pandai je dia pandang satu saja. Pandang satu saja. Tu kalau tengok ke pintu tandah. Tu baru pandang satu. Jadi masuk dua-dua kali tak boleh. Macam mana? Pandang dua ke pandang satu? Dua pula dah. Tadi satu. Ni dua pula. Ghalabatuhu ainah. Baik, cukup duduk habis. Bulat pula. Cara tu. Anda yang habis lah. Faham lagi habis? Ghalabatuhu ainah, i'rab dia apa dia? Fa'il. فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه المثنى. Punya panjang kelas pengajian kat dia Baik 15 minit. Baik. At-ta'lil mukhatab. Kita dah baca tadi. Muzakkaran atau muannatsa. Contohnya anta taktubu darsa ataupun antuma taktubani darsa atau antum taktubuna ad-darsa. Tu. Ataupun muqatabah muannasah. Contoh anti taktubina ad-darsa, antuma taktubani ad-darsa, dengan antunna taktubna ad-darsa. Atau contoh kepada ghaibah mufradah, hindun taktubu ad-darsa, dan contoh bagi ghaibatain, al-bintani taktubani ad-darsa. Boleh. Jadi tak allati lil muqatab al-muzakkar al-wahid
Ta yang mana dengan mukhatab muzakkar bagi seorang lelaki, yastatiru ma'aha al-fa'ilu daiman. Dan ditakdirkan dengan anta. Nah, hal taktubu ad-darsa ay hal taktubu ad-darsa ay hal taktubu ay anta ad-darsa. Maksudnya. Dan tak yang mana bagi ghaibah muannasah wahidah, kalau bagi tak yang mana ghaibah muannasah al-wahidah, nah, bagi seorang individu perempuan, nah, kadang-kadang boleh jadi mustatir fa'ilnya dan kadang-kadang boleh jadi yazhar. Contohnya Hindun tazhabu ay hiya. Boleh jadi juga tazhabu Hindun. Boleh. Boleh. Manakala baqi fa'il pula zahir padanya dengan alif tasniyah. Contohnya taktubani. Nah, sama ada kepada dua orang lelaki atau dua orang perempuan yang kita ucap dengan dia, taktubani antuma, taktubani antuma, juga bagi perempuan, dua orang perempuan. Nah, dan wawul jamaah pun sama juga, taktubuna, ada dia punya tu fa'ilnya waw, taktubna bagi yang nun niswah, nah, i'rabnya fa'il, dan itu. Baik. Ini contoh dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Jadi tu'izzu, tuzillu, tasha'u, ketiga-tiga dari af'al mudhara'ah marfu'atun bid-dhammati adh-dhahirah wal fa'il fiha dhamir mustatir taqdiruhu anta. Tamam? Jadi terringkasnya kita sebutkan bahawa fa'il mudhari' itu akan diletakkan pada permulaan bagi fa'il mudhari' tersebut dengan salah satu daripada huruf yang 4, iaitu anaitu, hamzah, nun, ya dan ta. Dan hamzah itu dikhususkan kepada mutakallim wahdahu, muzakkaran atau muannatsa. Dan nun pula adalah lil mutakallim wa ma'ahu ghairuhu au al mu'azzim nafsahu. Manakala ya pula lil ghaib al muzakkar wahidan au isnain au jama'ah walil ghaibati. Nah, dan juga bagi ghaibat. Yani yudhibna contoh. Ya. Yaktubna. Wa ta lil muqatab. Nah, tak bagi pula lil muqatab ataupun muqatabah wahidan au isnain au jama'ah, dan walil ghaibati wal ghaibataini. Tamam. InsyaAllah pertemuan akan datang kita akan bicarakan tentang nawasibul mudhari'. Dan saya rasa tidak perlu ditulis lagi dengan seorang yang dengar pengajian ni, sepatutnya dia sediakan pen dan kertas untuk dia tulis apa yang kita ucapkan. Dan moga-moga mendapat manfaat dengan pengajian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.